Salam sejahtera, Anda bersama saya Salvinus Saribun untuk berita Borneo Today TV malam ini. Pelajar Sabah yang balik dari Semenanjung Malaysia dan Sarawak hanya perlu menjalani kuarantin di rumah masing-masing. Ibu bapa boleh menarik nafas lega apabila kerajaan Sabah membenarkan pelajar-pelajar dari negeri ini yang baru pulang dari Semenanjung Malaysia dan Sarawak untuk menjalani kuarantin di rumah masing-masing selama 14 hari dan dikecualikan daripada menjalani proses berkenaan di pusat kuarantin. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal dalam satu kenyataan hari ini berkata, pengecualian itu termasuklah untuk pelajar di bawah tajaan beasiswa Yayasan Sabah. Pelajar-pelajar hanya perlu menjalani kuarantin di rumah masing-masing atau home quarantine untuk tempoh 14 hari dan ibu bapa atau penjaga hendaklah bertanggungjawab mematuhi garis panduan yang ditetapkan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS. Bagaimanapun pelajar yang bergejala akan ditempatkan di pusat kuarantin selama 14 hari tertakluk kepada penilaian dan rekomendasi oleh JKNS semasa ketibaan pelajar. Setelah terkandas lebih sebulan di asrama masing-masing, Yayasan Sabah mengambil inisiatif membawa pulang 122 pelajar tajaannya yang menuntut di sekolah menengah di Semenanjung Malaysia dan Sarawak. Kesemua pelajar berkenaan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu menaiki penerbangan sewa khas Air Asia AK6354 1.15 petang tadi. Sejurus tiba mereka dibawa ke College Universiti Yayasan Sabah bagi menjalani saringan kesihatan sebelum dibenarkan pulang bagi menjalani kuarantin di rumah masing-masing bagi tempoh 14 hari. Berada di lapangan terbang untuk menyambut ketibaan pelajar terbabit ialah Menteri Pelajaran dan Inovasi Datuk Dr. Yusuf Yaakob. Kita mengambil maklum ini atas beberapa pertimbangan, iaitu yang pertama pelajar-pelajar ini adalah anak-anak kecil yang telah lama sepatutnya balik juga, tapi terpaksa dibuat lockdown di kediaman masing-masing. Yang di KL telah pun diatur oleh Kerajaan Negeri Sabah, Yayasan Sabah, dan yang di Kuching diatur oleh kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak, Yayasan Sarawak. Jadi pada hari ini kita mengikuti semua peraturan-peraturan SOP semasa PKP dan juga peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kesihatan. Jadi ini adalah cara kita lah. Jadi ketibaan mereka di sini nanti semua penjarakan, pergerakan semua akan diatur. Dan pelajar ini akan dibawa ke pusat kuarantin yang telah pun ditetapkan, yaitu di asrama UCSF, University College Yayasan Sabah. Mengenai pelajar Sabah, tajaan kerajaan negeri dan Yayasan Sabah di luar negara, Datuk Dr. Yusuf berkata ada pelajar termasuk di Mesir memilih untuk kekal berada di negara berkenaan kerana mereka bakal menduduki peperiksaan. Katanya kesemua pelajar Sabah di luar negara berada dalam keadaan yang baik dan selamat. Dia jadi misalnya di Australia, di UK, di Amerika, banyak anak-anak kita di situ. Jadi yang tajaan kita ada rekod, ya, kita ada rekod dalam 600 lebih pelajar yang ada 600 yang berada di luar negara. Ini ya, tajaan kerajaan negeri, kita sudah bagi amaran kepada mereka supaya menjaga diri masing-masing, supaya berhati-hati dan juga berwaspada dengan keadaan ini dan mengikuti peraturan yang ditetapkan di negeri atau negara masing-masing, daerah masing-masing. Alhamdulillah mereka mengikuti, patuh kepada peraturan ini. Dan setakat ini kita monitor dan tidak ada masalah. Sementara itu, Datuk Dr. Yusuf turut menjelaskan kekeliruan melibatkan kepulangan 100 pelajar Sabah dari Semenanjung Malaysia dan Sarawak 2 hari lalu yang tidak memaklumkan kepulangan mereka lebih awal sehingga menyebabkan proses saringan kesihatan, penyediaan makanan dan penempatan di pusat kuarantin menjadi tidak teratur dan lewat. Kalau ada juga kes-kes, ini salah faham, 2 kes 2 hari yang lalu, iaitu pelajar ini tidak melalui SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi.
Sepatutnya mereka mengikuti SOP ini dan diatur oleh Komandan Pengajian Tinggi dan juga koordinat dengan kerajaan negeri. Apa yang berlaku ialah mereka membayar sendiri, balik sendiri menggunakan penerbangan komersial, bukannya sewa khas. Jadi apabila mereka sampai ke sini, mereka telah pun mengikut prosedur SOP yang mereka terkejut. Para ibu bapa juga terkejut, diingatkan semua sudah teratur. Tetapi ground handling kita tidak bersedia kerana kita tidak di-inform, tidak diberitahu berapa bilangan pelajar ini yang ikut. So itulah apabila ditahan, di-screen, mereka terpaksa mengikuti prosedur masuk ke pusat kuarantin di Kota Kinabalu. Dari situlah kecelaruan itu. Dan banyaklah juga yang netizen membuat komen. Saya ingat ini tidak adil kepada kerajaan negeri. Kes COVID-19 di Sabah kekal 315 apabila tiada kes positif baharu direkodkan di negeri ini selama 3 hari berturut-turut. Wilayah Persekutuan Labuan pula kini dikategorikan zon hijau bersama-sama dengan Perlis, Kedah, Kelantan dan Perak atau sifar kes COVID-19. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO menyuruh semua pihak untuk menyokong sebuah gerakan menandatangani petisyen bagi menarik dan menukarkan kad pengenalan sedia ada kepada kad baharu. Presidennya, Datuk Seri Wilfred Madius Tangau memaklumkan seluruh ahli APKO akan menandatangani petisyen itu kerana ia seiring dengan perjuangan APKO berhubung isu penyelewengan dan pemberian kewarganegaraan melalui rasuah kepada pendatang asing tanpa izin parti di Sabah. Kita lihat banci penduduk tahun 1960 sehingga tahun 2000. Kita dapati bahwa kadar pertumbuhan penduduk ialah 417%. Ini berarti bahwa jika sekiranya ada sepasang suami istri yang berkahwin pada tahun 1960, ya, dia telah menghasilkan sebanyak 834 orang anak. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mustahil, sangat luar biasa. Sebab itu pada ketika itu APKO telah meminta supaya soal integriti dalam urus tabir kewarganegaraan Malaysia ini diberi peruntukan khas. Datuk Seri Madius yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata di Sabah isu itu sebenarnya amat jelas jika dilihat dari segi peningkatan penduduk yang mendadak dan tidak masuk akal. Sebagai contoh katanya, data pertambahan penduduk Bumi Putra Sabah dari 1960 hingga 2000 ialah 417%, bersamaan sepasang suami isteri menghasilkan 834 anak dalam tempoh 40 tahun yang tentunya mustahil untuk berlaku. Bercakap dalam laman YouTube miliknya, Datuk Seri Madius berkata, berdasarkan bukti kuku berkenaan, APKO kemudiannya mendesak kerajaan melalui rekomendasi dalam Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Dalam rekomendasi itu, APKO memaklumkan hanya satu cara untuk membersihkan daftar kewarganegaraan di Malaysia, iaitu dengan menarik semula kad pengenalan yang ada sekarang dan menggantikan dengan kad pengenalan baru. Dalam erti kata lain, mereka yang mendapatkan kad pengenalan secara rasuah tidak akan mendapat dokumen baru itu nanti. Apabila kita buat kajian, kita dapati mereka mengatakan bahwa dia memang ada kad pengenalan yang betul, yang genuine. Tetapi mereka terdapat dengan cara membeli. Ada yang membayar sehingga 10,000 satu IC. Ada 2,000, ada 7,000, ada 5,000. Dan ini, laporan ini kita telah bawa ke pendengaran awam Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Dan hari ini kita telah muatkan dalam website APKO juga. Dan oleh sebab ini, dengan bukti yang begitu kukuh ini, maka APKO telah mendesak sekali kerajaan melalui recommendation kita dalam RCI itu bahwa hanya satu cara untuk membersihkan daftar kewarganegaraan di Malaysia ini, yaitu hanya dengan cara menarik balik kad pengenalan yang ada sekarang dan menggantikan dengan kad pengenalan yang baru. Dengan lain perkataan, kepada mereka yang telah mendapat kad pengenalan secara rasuah, mereka tidak akan dapatkan pengenalan. Nah, ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Setakat 6 petang semalam, petisyen rakyat desak
tukar IC baharu, penteras sindiket IC palsu sudah berjaya mengumpul tanda tangan lebih 74,000 rakyat dari seluruh Malaysia. Keceriaan 5 bersaudara bersembang sambil meneguk minuman keras dikenali Montoko tanpa mempedulikan PKP yang sedang berkuat kuasa mengundang pada apabila kesemua mereka ditahan polis dalam serbuan di sebuah rumah di Kampung Kotonuan Baru, Kulu semalam. Ketua Polis Daerah Tuaran, Deputi Superintendan Muhammad Hamizi Halim berkata, bertindak atas maklumat dan aduan awam, polis melancarkan operasi Ops Pintas Khas COVID-19 ke rumah berkenaan. Katanya ketika serbuan, kelima-lima lelaki terbabit didapati sedang minum arak dan polis terus menahan semua lelaki berkenaan. DSP Muhammad Hamizi berkata semua tangkapan akan ditahan reman selama 4 hari bermula hari ini hingga Selasa depan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 269 Kanun Keseksaan dan Peraturan 11-1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020. Sehubungan itu, Muhammad Hamizi menasihati orang awam supaya mematuhi PKP dan tidak berhimpun atau terlibat dengan mana-mana perhimpunan di dalam mana-mana premis di dalam mana-mana kawasan tempatan jangkitan sama ada bagi maksud keagamaan, sukan, rekreasi, sosial atau kebudayaan. Bekalan petrol dalam kuantiti kecil dibawa dari Pekan Sempurna untuk dikumpulkan di sebuah pondok di kawasan tersembunyi. Itu taktik dua lelaki tempatan berusia 19 dan 42 tahun di Sempurna yang cuba menyeludup bahan bakar bersubsidi ke Filipina. Namun sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Mereka dicekup pasukan polis marin PPM ketika berada dalam sebuah bot bersama beberapa galen petrol ketika berada di perairan Sempurna kira-kira 1.30 petang semalam. Komander PPM Wilayah 4 Sabah, Asisten Komisioner Muhammad Pajeri Ali berkata, kejayaan itu adalah hasil maklumat unit bisikan Marin Sempurna yang mengesan kegiatan kedua-dua suspek. Hasil penahanan kedua-dua suspek membawa kepada serbuan di sebuah pondok di Pulau Kulapuan, Sempurna, di mana PPM menemui 705 liter minyak petrol dan 3 tong LPG yang dipercayai cuba diseludup ke luar negara. Turut dirampas 2 bot laju serta 3 enjin sangkut yang keseluruhannya bernilai hampir RM30,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawasan Bekalan 1961. Jika sabit kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda RM1 juta dan 3 tahun penjara bagi orang perseorangan. Berpura-pura motosikal rosak sebelum menyamun seorang penghantar makanan yang cuba membantu, itu taktik digunakan 2 penjenayah dalam kejadian di Bulatan Segama Lahadatu semalam. Ketua Polis Daerah Lahadatu Asisten Komisioner Nasri Mansor berkata, kejadian berlaku apabila mangsa lelaki 20 hendak ke Kampung Tabanak dari rumahnya di Kampung Kokos untuk menghantar air tebu kepada pelanggan. Selepas membantu menolak motosikal, penjenayah menarik beg sandang mangsa sebelum melarikan diri dengan memecut motosikal menyebabkan mangsa terjatuh dan cedera di kaki kiri. Polis giat memburu suspek dan kes disiasat mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan kerana menyamun. Saudara, keluarga adalah aset berharga dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, fikirkan sama ada ia baik atau selamat untuk keluarga kita. Stay safe. Saya Salbinus Saribun.